Dan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni lagi berat nak buat. Dia segan. Dia lagi segan. Dan sunat mutlak ni sunat yang tak ada sebab dan tak ada waktu. Tu. Macam qabliyah dia ada juga waktu. Qabliyah, ba'diyah. Ni mutlak ni dia tak ada sebab apa. Dia kira rajin lah. Rajin mayang. Tu. Nak main rajin tu yang payah lah. Paling payah sekali rajin tu. Nak dapatkan rajin tu. Tu payah. Dia kira boleh rajin, boleh mayang. Mayang sunat mutlak. Jadi dituntut kita melakukan sunat mutlak ni pada malam dan siang. Selain daripada waktu tahrim je. Waktu tahrim tak boleh. Kita nak buat waktu lain, buatlah waktu mana pun, cuma jangan bagi kena dengan waktu tahrim. Hak tu je. Tapi kita buat malam, hak ni lebih afdal daripada kita buat siang. Dan malam tu lebih afdal daripada siang. Sambung kita Sulam Musbian, muka surat 188, perenggan yang kedua, dan sunat sembahyang istikharah. Nampak nah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat sembahyang istikharah. Jadi istikharah ni bahasa kita kata minta pilih. Minta pilih. Sebab apa dia ada semayang nak minta pilih ni? Kerana kita ada beberapa pilihan yang baik. Jadi bila kita ada beberapa pilihan yang baik, contoh dia, kita kata nak menega laksa baik juga, menega mi goreng baik juga. Jadi bila ada beberapa pilihan yang baik, maka kita tak tahu nak pilih macam mana, kita sembahyang istikharah. Adapun pilihan tu, kalaulah satu dia baik, satu tak baik, hak tu wajib pilih yang baik. Tu dia tak payah istikharah lah. Dah ada hak baik dengan tak baik, kena wajib pilih hak baik lah. Hak tu tak payah kita nak tuntut pilih dah. Jadi ikut disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami. Dia kata seeloknya, seyogianya bahawa kita ulang sembahyang istikharah tu 7 kali. Kita sembahyang istikharah tu kita ulang-ulang sampai 7 kali. Jadi dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kata apa? Idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marratin. Apabila berkehendaklah oleh engkau dengan suatu pekerjaan tu, kita ada himmah dah nak buat kerja tu, maka Nabi suruh minta pilih kepada Tuhan 7 kali. Nabi kata jadi Nabi suruh pilih 7 kali. Lepas tu dah pilih 7 kali itu, kita tunggu tengok hak mana yang Tuhan dia buka bagi hati kita tu berasa nak hak mana. Betul. Maka kita ambil itulah.
Jadi kita duduk tengah-tengah lah. Lah ni cerita duduk tengah-tengah tu yang minta pilih tu. Kadang tu dah duduk berat belah nu dah. Belah ni dia tak mau dah. Hak ni minta pilih duduk nampak belah nu lah. Hak ni masalah duduk tengah-tengah ni. PN PH PN PH. Contohlah. Bukan lagi mimpi malam-malam. Tak. Nah, hati kita Tuhan bagi dia bagi berat lah. Dia berat belah mana lah. Habis hang tu. Jadi dia orang panggil sembahyang istikharah. Lepas tu dia kata apa? Dan sekurang-kurangnya, paling kurang 2 rakaat. Paling kurang kita sembahyang 2 rakaat. Dan tiada ada had, tak ada sempadan bagi sebanyak-banyaknya nya sembahyang istikharah tu. Jadi paling kurang 2 lah. Tapi kalau kita nak buat lebih pada 2 tu tak ada had lah. Ikut kita lah, nak buat banyak mana pun sembahyang istikharah ni boleh, tak ada masalah. Dan sah sembahyang istikharah itu dan dapat pahalanya nya sembahyang istikharah. Sah tu dengan dibuatnya sembahyang istikharah serta dengan apa-apa sembahyang. Jadi kita nak dapat pahala istikharah, kita buh dengan apa-apa sembahyang pun tak apa. Boleh campak istikharah, boleh campak hajat, boleh campak. Istikharah boleh campak, hajat boleh campak. Sunat wuduk boleh campak. Tahiyatul masjid boleh campak. Dia ada 10, kalau tak silap 10 jenis sembahyang lah. Sunat tawaf boleh campak. Itu belakang hak jenis-jenis boleh campak tu. Awabin, awabin hak kita mengaji sebelum ni pun boleh campak. Dah 6 dah. Cari lagi lah 4 lagi. Tapi istikharah boleh campak. Jadi kita campaklah dengan apa-apa semayang pun tak apa, boleh. Kita semayang maghrib sekali dengan niat istikharah tak apa, boleh. Semayang isya lagi sekali dengan niat istikharah boleh. Apa-apa semayang yang tajuk boleh niat dengan taubat sekali kan, tak dapat. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tahajud boleh campak. Boleh campak tak? Semayang sunat taubat pun boleh campak tu. Boleh campak. Dengan syarat yang kata dibuatnya serta apa-apa semayang tu dengan syarat niat sembahyang itu tu maksudnya sembahyang apa-apa semayang tu lah. Tu tak kira lah maghrib, isya ke apa kan, niat maghrib ke serta istikharah. Niat maghrib dengan istikharah, niat isya dengan istikharah, ikut kita lah. Niat subuh dengan istikharah boleh, tak ada masalah. Ba'diyah zuhur dengan istikharah, qabliyah zuhur dengan istikharah, dapat pahala istikharah. Dengan ke tak apa, boleh, tak ada masalah apa. Jadi kita campak boleh, tak ada masalah. Dapat pahala istikharah pula. Dia satu semayang tu ba'diyah maghrib campak dengan istikharah, campak dengan awabin tu macam-macam pahala pula kau. Boleh pula kau. Jadi baca kuliah juga. Baca tu lah, tak payahlah baca banyak lah. Tak payahlah baca kuliah kulullah lah. Paling tegas sekali inna ataina tu dengan kulullah. Tu kan paling tegas sekali lah. Tu pun dapat. Nak abang kata dengan kita buh niat tu dapat. Tu kata besar niat ni. Besar masalah niat ni. Kita buh niat istikharah tu padahal campak dengan mayang lain, dapat pahala istikharah. Campak boleh. Hajat buh lantu istikharah pun buh pula kau. Dia boleh, tak ada masalah. Dah kita sedar kita nak buat semayang ni, semayang apa ni, kita tahulah. Dia tang sedar dulu bukan tang sebut.
Nah, kita sedar, kita tahu kita nak buat apa ni. Dah kita mengaji, kita tahu. Nah, kita nak sedar, kita nak buat awabin. Nah, apa ba'dah maghrib serta dengan awabin. Nah, kita sedarlah sebab kita dah tahu benda tu. Ha? Kulhu. Kulhu macam mana? Kulhu apa? Semua ni Nah, dia maksudnya kita sedar ya. Nah, sedar. Sedar boleh. Habis hang. Seperti tengok di atas, seperti diniat sahaja aku sembahyang fardu Isya serta sunat istikharah. Boleh. Tak kira nak sembahyang Isya lagi. Nak fardu Isya serta dengan istikharah. Sunat istikharah boleh. Tak boleh kacau. Nah, dia boleh campur. Nah, boleh campur. Tu yang dia kata apa sembahyang. Tak mestinya sunat saja. Hak wajib pun kita nak campur dengan istikharah ni tak ada masalah apa. Istikharah pi campur dalam wajib tu. Tak apa. Nak betul. Atau niat sahaja aku sembahyang sunat tahajud serta sunat istikharah pun boleh juga. Nah, tahajud dengan istikharah, cuma tahajud ni syarat dia tidur. Tu je. Kita tidur dah sikit malam tu, dah masuk malam kita dah tidur dah. Maka baru boleh buat tahajud. Lepas tu kena sembahyang Isya malah. Witir tu dia bincang 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Tu. Habis hang tu. Intaha, selesai dia ambil dalam kitab apa Syarqawi. Muka surat 309 Syarqawi ala tahrir. Ni dia cerita doa bagi istikharah. Dan dibaca doanya, doa sembahyang istikharah ni lah. Kemudian selepas daripada beri salam, baca doa dengan apa-apa bahasa boleh, tak ada masalah. Nak baca bahasa Cina boleh. Lah kita ni kalau Cina lu. Kita kalau Cina, reti cakap Cina lah. Jadi kita baca doa dalam bahasa Cina boleh. Nah, jadi pelik sikit. Jadi tu imam tu duk ciang-ciang. Pening orang tak faham tu. Apa tu imam minta ni? Dah minta bagi menang PH bang. Sebab bahasa Cina pekat hak ni. Habis yang tu. Jadi apa kita nak baca apa-apa bahasa boleh. Atau dibaca doanya, doa sembahyang istikharah tu dalam sujud rakaat yang akhir pun boleh juga. Lepas sembahyang boleh, selepas dah bagi salam sembahyang dah baru baca doa boleh. Dalam sujud rakaat yang akhir, sujud ni sujud yang kedua lah. Sujud yang kedua rakaat yang akhir tu. Rakaat yang akhir tu rakaat yang mengiringi salam. Rakaat yang ada salam lah. Mengiringi salam maksudnya rakaat tu yang ada salam. Atau dibaca doanya, doa sembahyang istikharah tu kemudian selepas daripada tahiyat akhir sebelum salam pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Cuma untuk dua tempat ni, dua tempat yang kata baca dalam sujud dan juga tahiyat, hak ni syarat dia kena baca bahasa Arab. Hak ni tak boleh berbahasa lain kan. Melayu tak boleh. Batal sembahyang. Melayu tak boleh, Cina tak boleh, apa India tak boleh belakang. Arab je boleh. Tapi kalau kita baca selepas bagi salam, bahasa apa pun tak apa. Kot tu je. Habis. Iaitu doanya. Apa doa sembahyang istikharah ni? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku astaghfiruka, minta pilih oleh aku akan engkau, bi'ilmika, dengan ilmu engkau. Betul lah. Wa astaqdiruka, dan minta kemampuan oleh aku akan engkau,
biqudratika, dengan kudrat engkau. Wa as'aluka, dan aku minta akan engkau, min fadlikal azimi, daripada limpah kurnia engkau yang besar. Gitu ya. Jadi aku minta, ni kena tahu jugalah secara borong-borong, tak apalah kalau tak boleh tahu terjemah satu-satu tu, tak erti tak apa. Fa innaka, kerana sesungguhnya engkau, fa ta'liliyah panggil. Fa innaka, kerana sesungguhnya engkau, taqdiru wala aqdiru. Sesungguhnya engkau tu yang mentakdir, dan tidak mentakdir oleh aku. Wa ta'lamu, dan mengetahui engkau, wala a'lamu, dan tidak mengetahui oleh aku. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau tu yang sangat mengetahui akan uyub. Uyub ni dengan mana al-uyubi, al-ghaibi, al-ghaibi, yang ghaib. Yang ghaib, yang tak nampak pada mata. Gitu. Yang tersembunyi. Itulah al-ghuyub, al-ghaibi minna. Yang tersembunyi daripada kami. Tuhan tahu apa yang tersembunyi daripada kami. Kami tak tahu. Benda hak ghaib kami tak tahu, Tuhan tahu. Itulah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika adalah engkau tu ta'lamu, mengetahui, anna hadzal amri, akan bahawa ini pekerjaan ni. Tang hadzal amri, ini pekerjaan ni, tang ni kita dengar. Kat sini kita sedanglah hati pekerjaan apa ni. Nikah ke? Itulah. Macam mana ni, agak-agak boleh ke nak tambah cawangan ni? Nak hak kenan ada. Adakah terbaik? Dulu. Masuklah kata sunnah lah. Boleh tak saya nak buat sunnah ni? Ni macam mana ni? Jadi kita niat dekat kata hadzal amri, tang ni niat. Niatlah pekerjaan kita tu. Tang tu. Tu cam taruh tu. In kunta, jika adalah engkau tu mengetahui, ta'lamu, mengetahui, anna hadzal amri, akan bahawa ini pekerjaan, khairul li, baik bagi aku. Kalau kamu tahulah kata hak ni baik bagi aku ni. Bagi aku, fi dini, pada agama aku, wa ma'ashi, dan kehidupan aku, wa aqabati, dan kesudahan amri, urusan aku. Kesudahan aqibah ni asal dia hujung jatuh. Kesudahan lah aqibah ni, hujung jatuh dia macam mana. Amri, urusan aku, maksud dia mati tu boleh mati baik ke kalau dak buat urusan ni, buat pekerjaan ni. Wa fi ajili, wa fi ajili, dan yang segera amri, yang segera daripada urusan aku. Yang segera ni maksudnya dunia lah. Hujung jatuh tu mati. Wa ajilihi, yang bertangguh, hak ni akhirat, hak ni baik kan. Wa ajilihi, dan yang bertangguh, hi amri, itulah urusan aku tu. Hak bertangguh, apa hak bertangguh? Hak bertangguh ni ajal ni, yang bertangguh maksud dia akhirat. Baik dak akhirat aku. Kerja ni kalau aku buat ni baik ke tak baik? Untuk dunia dengan akhirat ni bagus tak? Kalau mati elok tak kerja ni? Gitu. Kehidupan aku ni jadi elok tak? Gitu. Faqdirhu, faqdirhu li wa yassirhu li. Faqdirhu li, hendak mentakdir olehmu akan hadzal amri itu li, bagi aku. Gitu. Wa yassirhu, dan pemudah olehmu akan hadzal amri li, bagi aku. Pemudahkan bagi aku. Thumma barik li,
Kemudian berkatkanlah olehmu bagi aku fihi padanya pada hadzal amri. Wa in kunta ta'lamu hadzal amri syarrul li. Nah, dan jika adalah engkau tu mengetahui akan ini pekerjaan, syarrul li, jahat bagi aku. Kalau tahu kata benda ni jahat bagi aku, fi dini, pada agama aku, wa ma'ashi, dan kehidupan aku, wa aqibati amri, dan kesudahan urusan aku, mati aku pun tak baik benda ni, wa fi ajili amri, dan yang segera daripada urusan aku, maksudnya dunia aku pun tak baik pekerjaan ni, wa ajilihi, dan yang bertangguhnya, maksudnya akhirat aku pun tak baik urusan ni. Kalau tahu kata tak baik urusan ni, fasrifhu, hindarkanlah. Hindarkanlah olehmu. Akan dia akan hadzal amra tadi ni, hadzal amra anni, daripada aku, wasrifni. Wasrif ni palingkan, maksudnya jangan bagi hati aku ni teringin, anhu, daripadanya, daripada hadzal amri, jangan bagi hati aku teringin lah kalau benda hak tak elok untuk aku ni. Gitu. Waqdir, dan takdir olehmu li bagi aku al khaira, akan kebaikan, haitsu kana, sekira-kira adalah ia kebaikan itulah. Thumma radini, kemudian redalah olehmu akan aku, bihi, dengannya. Bagilah aku reda lah. Reda lah, tak dapat tak apalah, nak buat macam mana. Dan sebut olehmu, macam itulah. Dia lah. Habis. Jadi tu doa. Doa dia, cara kita nak doa ni, kalau payah sangat kita buat lepas semayang lah doa ni. Lepas semayang baca doa ni. Ingatlah doa ni. Dan sebut olehmu akan hajat kamu itu pada tempat kata hadzal amri. Sebut kat sini, sebut dalam hati. Kalau dalam semayang lah. Tapi kalau luar semayang, sebut dengan lidah apa? Kalau luar semayang kita sebut dengan lidah. Tapi kalau dalam semayang, sebut dengan dalam hati. Ni dalam semayang tiba-tiba sebut dengan lidah. Sebut pula bahasa Melayu, saya nak nikah lain. Memang batal dah semayang tu. Kalau dapat kalau dapat petunjuk apa, setan tolong bagi. Setan bagi petunjuk, batal buat lagi. Bungkus terus semayang tu. Tak boleh tu. Cuma tanda dapat pilihan tu, kata guru kami, berat hati. Selepas daripada hati kita kosong tu, hati kita tu berat ke arah tu. Tu kata dapat tunjuk tu. Tak mimpi tak apa. Mimpi lah. Tapi guru kami kata gitulah, dia berat hati. Tapi kita memang awal memang duduk tengah-tengah lah. Kita memang tak ada pilihan, tu yang kita suruh Allah pilih. Kalau kita dah ada pilihan dah, kalau kita ada pilihan dah, lepas tu nak suruh Tuhan pilih pula. Tapi kalau kita ada pilihan tu, cuma kita suruh pilih lah, hak ni tunjuk sat baik ke buruk bagi aku, macam tu lah. Pilihan ni pilihan yang baik ke buruk. Macam kalau dia tak mestinya, setengah kata dia kena ada dua pilihan. Dua pilihan tu satu masalah. Ada dua pilihan, di sana pun nak, di sini pun nak. Ni kacau ni. Jadi macam tu lagu apa? Di sana menunggu tu. Jadi gitu. Jadi bila ada dua pilihan ni, hak dua-dua baik, bagus dua-dua. Hak ni pun bagus, hak nu pun bagus. Puasa setiap hari dua-dua. Pas nikah tak puasa. Belum nikah ya. Mengaji wajib. Pas nikah tak main mengaji. Jadi bila ada pilihan macam tu, kita nak pilih. Buat macam tu lah. Nak pilih. Kita semayang kita semayang istikharah ni.
Kalau kita ada satu saja, ada satu saja, pun kita minta pilih juga, pilih ni baik tak untuk aku. Ni tu lah. Baik tak bagi kita ni, untuk kehidupan kita agak-agak jadi baik tak? Istikharah juga. Istikharah juga. Kata tu. Saya tak pilih pun. Jalan lah dah. Tak apa lah. Hak tu dah kita ni lah, tak mau pilih lah. Hak tu orang kita tak mau orang lain pilih lah. Kita mau jalan dulu lah. Tu. Nak beli rumah, macam lah. Semua boleh lah. Semua boleh. Istikharah. Tengok ni baik tak untuk kita. Habis tu. Dan sunat sembahyang. Habis bab istikharah. Dan sunat sembahyang, sunat tasbih. Ni sunat sembahyang, sunat tasbih. Ni sunat. Jadi muafakat ulama. Ulama dah muafakat dah pada suruh mengerjakan dan mengekalkan sembahyang sunat tasbih ni tiap-tiap hari kalau mampu. Kalau mampu lah. Tengok dulu cara nak sembahyang tu lama juga tasbih ni, dia bukan sak-sak lah. Tapi kalau hak geng kaki ibadah tu, bagi dia tak ada masalah apa lah. Hak geng hak jenis berat bagi kalau mayang sunat lain pun dia berat dah, tasbih lagi berat tasbih lama sikit, banyak nak kena tasbih tu. Jadi ulama dah sepakat dah suruh kita buat kerja ni, kita kerjakan sembahyang sunat tasbih dan kita istiqamah tiap-tiap hari sekali. Tiap-tiap hari kita buat. Tu pun kalau mampu. Kalau tak mampu, maka tiap-tiap kali Jumaat. Maksudnya seminggu sekali hari Jumaat. Tu kalau tak boleh tiap-tiap hari lah. Hak ni. Tapi kalau tak boleh juga, tiap-tiap Jumaat pun tak boleh juga, pasal Jumaat tak cuti. Ada pilihan lain. Kalau tak boleh juga tiap-tiap Jumaat ni, maka tiap-tiap bulan sekali. Sebulan sekali. Kalau tak boleh juga sebulan sekali ni, sibuk. Maka tiap-tiap tahun sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh juga setahun sekali, seumur hidup sekali. Tu. Tak boleh juga, panggil orang sembahyang lah. Jalan lah tu. Kena buat jugalah. Bagi seumur hidup kita ni, bagi try buat jugalah. Buat juga. Bagi besar orang kata. Semua hidup sekali lah. Tu paling penyegan lah. paling penyegan bagi orang ibadah lah. Hak geng tak ibadah memang dia tak buat dah. Sampai ke mati dia tak buat. Tapi kita ni, hak orang mengaji ni, kita nak ibadah ni, kita nak ibadah tu, maka segan-segan pun buat seumur hidup sekali. Tidak malam raya. Kalau buat malam raya boleh setahun sekali. Kalau dua raya 2 kali. Ini nak Christmas pula buat lagi. Maybe bukan kita ni. Bukan kita duk sambut Christmas apa, tak ada. Cuti je. Dah cuti buat. Saya cuti Christmas buat. Jadi kita buatlah setahun sekali lah, paling cerai pun kita kata setahun sekali lah. Setahun sekali kita buat. Ini sembahyang sunat tasbih. Jadi sembahyang sunat tasbih ni sunat muakkad. Sunat muakkad, sekurang-kurang dia seumur hidup sekali lah. Kalau tak buat langsung dalam keadaan mampu, makruh. Sekali pun tak pernah buat, seumur hidup tak pernah buat. Padahal dia mampu buat, makruh tak buat. Sebab dia sunat muakkad. Jadi paling kurang seumur hidup sekali. Itu paling kurang. Iaitu sembahyang sunat tasbih tu 4 rakaat. 4 rakaat. Dia 4 rakaat kita sembahyang. Masa dia sama dengan sunat mutlak. Maksud dia waktu tahrim kita tak boleh buat lah. Cari lain pada waktu tahrim lah. Waktu yang haram sembahyang tu tak boleh. Lepas mayang asar, lepas mayang subuh tu tak boleh buat sunat tasbih. Dan yang afdalnya
Dan yang afdalnya jika disembahyang pada malam, maka dibuat tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Nah, 2 rakaat 1 salam. Tu yang afdal dia. Maksud dia boleh saja nak buat 4 terus boleh je. Boleh, tak ada masalah. Untuk mayang tasbih dia memang 4 rakaat, maka boleh buat terus 4, tak apa. Tapi afdal dia kita buat tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Dan jika siang hari, maka dibuat 4 rakaat itu 1 salam. Kalau siang, afdal dia kita buat terus 4 rakaat 1 salam. Tu kalau siang. Tapi kalau kita nak buat 2 salam, tak apalah siang pun. Boleh ya, nak buat 2 salam boleh. Tapi afdal kita buat terus 4. Nah, cuma surah yang kita nak baca, kita baca surah dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata baca surah rakaat pertama tu Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, satu rakaat yang pertama. Lepas tu rakaat yang kedua wal adiyah. Rakaat yang ketiga alhaakumut takasur. Rakaat yang keempat qul huwallah. Qul huwallah. Tu hak ni dalam kitab Muniyatul Musalli lah. Nah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wal adiyati dhabha. Nah, jadi satu rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga alhaakumut takatsur. Rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, tengok kalau kita buat ni kalau semua dia 4 rakaat. Baca juga rakaat tu baca juga. Baca juga. Ada. Nah, kalau tak baca pun tak apalah, dia sunatlah. Nah. Dan baca surah lain pun tak apalah. Hak ni kita sebut hak ulama pilihlah. Nah, kalau kita nak baca qul huwallah, lepas tu buh 3 qul lagi, cukup ke? Qul ya, lepas tu buh 3 qul. Tu. Qul ya, qul huwallah, al-falaq, an-nas. Semua qul je kita baca. Hak tu yang kita hafal pun jalanlah, tak ada masalah apa, boleh. Lepas tu dengan niat dibuat tu, maka dibuat 4 rakaat. Dengan niat sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat atau 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh. Dan kemudian daripada Fatihah, kemudian daripada baca Fatihah dan surah. Lepas kita baca Fatihah dengan surah, dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Nah, ni lepas daripada baca surah. Nah, 15 kali. Dan tiap-tiap rakaat dan tiap-tiap i'tidal, dan tiap-tiap sujud. Nah, sujud dah ada 2. Dan tiap-tiap duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahah, dan tiap-tiap duduk tahiyat 10 kali. Nah, 10 kali. Jadi berapa? 75. Dia mesti dapat 1 rakaat 75. Nah, 75 2 rakaat, maksud dia 150. Hak 15 lepas baca surah. Hak lain tu semua jadi tinggal 10 tu. I'tidal pun 10, hari sujud pun 10 tu. Dia akan dapat 152 rakaat. 4 rakaat 300. Nah, 300 tasbih kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka jumlahnya tasbih tu tiap-tiap 1 rakaat 75 kali tasbih. Nah, 1 rakaat 75 kali tasbih. Tu kira tengoklah. Nah, dia tak payahlah. Nah, lepas surah saja yang 15. Hak lain tu semua jadi 10 itu lah. Baik. Dan sembahyang habis bab sembahyang sunat tasbih. Nah, sembahyang sunat tasbih. Banyak ada yang orang tua dia lepas sebab mau kita baca tasbih tu ada orang buat kan. Dia ada 2 kaifiat.
Dia ada dua cara lah. Ada yang buat macam tu. Lepas tu dia tolak tang mana, atau satu lagi dia tak baca istirahah, kalau dia tak baca. Okey, tak baca dah. Tayat akhir tak baca. Tapi hak ni satu cara lah. Mana habis baca Quran yang ke yang lagi. Mana lepas itu kedua dia tak baca dah. Hak ni dia ada, kalau kita ikut hak ni, dia kena baca dekat istirahah dengan tahiyat. Kalau ada tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Ada istirahah, baca dekat istirahah. Kalau daripada rakaat yang pertama nak bangkit pergi rakaat kedua, dia ada duduk istirahah, duduk sat baca tasbih ni. Lepas tu barulah kita bangkit pergi rakaat yang kedua. Gitu. Kalau baca ni tak ada saya baca lah. Kalau kita dah baca sebelum daripada Fatihah, kita baca dah 10, maksudnya waktu istirahah tu tak ada orang bangkit terus. Bangkit terus. Gitu. Habis hang tu. Dan sembahyang tak kala hendak ihram haji atau umrah. Nak ihram haji, nak niat ihram haji. Nak niat ihram haji ataupun umrah. Ni sebelum niat ihram haji ataupun umrah, kita sembahyang dulu sunat nak ihram lah, sunat nak ihram. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan tiada had sebanyak-banyaknya. Tak ada had. Paling kurang 2 rakaat. Ni bulan 12 ni ramai lah orang pakat pergi umrah. Jadi nanti nak ihram ni, bayang dulu 2 rakaat, lepas tu baru ihram. Nak ihram kita tahu lah, orang akan bawa pergi dekat apa, tempat miqat dia lah. Miqat dia masjid apa, Tan-Naim ke apa ke, pergi dululah. Saya nak cerita, tak tahu, saya tak nak pergi. Jadi dia orang akan bawa pergi lah miqat tu. Tahu lah kata ni. Cuma kalau dah kita mayang asar dah dalam waktu asar, dia waktu tahrim tak boleh buat dia nak buat waktu tu. Tapi kalau kita niat ihram waktu lain tak apa. Kalau tak kena waktu tahrim tak apa. Fahamlah. Dia sebab sunat ihram ni dia kira sunat yang sebab duduk depan. Bila sebab duduk depan, mayang dulu baru niat ihram, baru dapat sebab. Hak ni tak boleh buat dalam waktu tahrim tu je. Dan sembahyang sunat selepas tawaf. Sembahyang sunat selepas tawaf. Ni pun apa sunat hukumnya. Sekurang-kurangnya, paling kurangnya 2 rakaat. Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya sembahyang sunat selepas tawaf ni. Rakaat dia kita nak buat 200 pun boleh, tak apa. Tak ada masalah apa. Dia tak ada had. Ikut kita nak buat banyak mana pun. Dia tak macam tahiyatul masjid tu. Dia tak macam tahiyatul masjid. Kita rasa kita nak buat banyak mana, ikut kita lah. Dan hasil pahalanya, pahala sembahyang sunat selepas tawaf tu dibuat dengan apa-apa sembahyang. Boleh kita buat dengan apa-apa sembahyang. Niat sunat tawaf serta apa-apa sembahyang tu. Kalau kita sembahyang Isyak, niat kali buh dalam tu. Tak apa, boleh, tak ada masalah apa. Pada bahasa orang bang tu. Orang bang. Seperti sembahyang fardu zuhur itu, diniat sahaja aku sembahyang fardu zuhur serta niat tawaf. Gitu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur serta niat tawaf. Dan hasil pahala sunat ihram dibuat dengan apa-apa sembahyang tu. Sunat ihram pun sama juga, buat dengan apa-apa sembahyang. Seperti diniat sahaja aku sembahyang fardu zuhur serta sunat ihram pun boleh juga. Boleh juga. Kata kita pergi miqat tu dekat masjid lah. Masjid apa, Sayyidatina Aisyah. Kalau tak silap lah, kalau daripada Mekah dah lah, nak keluar tu ambil taksi, kalau abang pergi miqat tu, dia pergi situ lah. Abang Masjid Sayyidatina Aisyah kalau tak silap, betul? Tan-Naim ke? Tan-Naim situ lah. Dia pergi kat masjid tu lah, Masjid Sayyidatina Aisyah kalau tak silap masjid tu. Saya baru ni saya duk tengok live tu Ustaz Yusri tu.
Dia duk rakam Mekah tu. Dia tunjuk ni masjid ni lah. Kalau orang duk Mekah apa, orang buat main masjid tu lah. Tu saya tahu. Saya tahu, saya tengok live orang ni. Dalam tu dia tak tahu lah. Kita tengok masjid tu besar. Jadi kalau kita pergi masjid tu kena waktu Zuhur, kita tak nak ihram lagi, kita mayang Zuhur masjid tu kata. Jadi kita mayang Zuhur sekali dengan sembahyang sunat ihram. Boleh tak, ada masalah apa? Boleh. Dia kata tak kira perkaan tu. Tak kira. Pada bapa boleh. Boleh, tak ada masalah. Buat banyak mana boleh. Dia tak ada had sebanyak-banyak mana pun nak buat, dia tak ada had. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni lagi berat nak buat. Dia segan. Dia lagi segan. Sunat mutlak ni sunat yang tak ada sebab dan tak ada waktu. Tu. Macam qabliyah dia ada juga waktu. Qabliyah, ba'diyah. Ni mutlak ni dia tak ada sebab apa. Dia kira rajin lah. Rajin mayang. Tu. Nak main rajin tu yang payah tu. Paling payah sekali rajin tu. Nak dapatkan rajin tu, tu payah. Dia kira boleh rajin, boleh mayang. Mayang sunat mutlak. Jadi dituntut kita melakukan sunat mutlak ni pada malam dan siang. Selain daripada waktu tahrim je. Waktu tahrim tak boleh. Kita nak buat waktu lain, buatlah waktu mana pun. Cuma jangan bagi kena dengan waktu tahrim. Hak tu je. Tapi kita buat malam, hak ni lebih afdal daripada kita buat siang. Malam tu lebih afdal daripada siang. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut kata apa? Afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Seafdal-afdal sembahyang selepas daripada fardu afdal sekali lah. Mayang fardu itu afdal sekali. Lepas daripada fardu ni, iaitulah salatul laili, sembahyang malam. Jadi kalau itu sunat mutlak ni afdal kita buat malam. Cuma kalau kita buat malam, kita sembahyang pada malam, kita buat 2 rakaat, 1 salam, 2. Sebab dalam hadis yang lain kata salatul lail masna. Sembahyang malam ni dia 2. Habis. Sekurang-kurangnya, paling kurang qadar memada ni 1 rakaat. 1 rakaat cukup lah. Sekurang-kurang, paling kurang, paling penyegan. Tu maksud sekurang-kurang. Paling penyegan dan paling pemalah 1 rakaat. Nak dapat rajin 1 ni pun susah ni. Sunat mutlak. Bukannya senang. Dan tiada had, tak ada sempadan bagi sebanyak-banyaknya. Tak ada sebanyak. Sebanyak-banyak ni serajin-rajin lah. Hak ni sesegan-segan tadi. Hak ni serajin-rajin. Paling rajin, rajin buat 100 yang buat 200 rakaat buat lah. Ada kisah Imam Hanbali semayang sampai apa rakaat mayang malam dia, beratus rakaat. Wahabi dia cukup marah, mayang gumana, mayang dulu. Jangan tanya lagi, ni buat haram dah. Dia duk tikar, duk kira waktu pula lah. Duk kira waktu pula. Hang buatlah, nanti Tuhan bagi cukup waktu. Buat tengok. Itu jangan duk tikar lagi. Mereka tak boleh, mereka baca Quran habis 30 juzuk sehari pun mereka tak boleh ni lah. Tak boleh fikir lah. Gimana buat? Buatlah dulu. Istiqamah tengok baca Quran. Hari-hari memang baca banyak sungguh. Sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Lah kali tu akan tambah tak sehari 30 juzuk. Sehari 30 juzuk. Ada orang yang dia memang dia baca Quran ni, dia kuat baca Quran. Sampai dia jadi macam apa? Satu masa tu dia duduk macam duduk taling dah. Dikatakan macam tu lah.
Kita pun tak pernah rasa. Payah nak cerita lah. Tapi kawan tu dia kata macam duk tangling lah. Tak tahu. Tak mana. Tu kata buat dulu. Ni duk kerja kajian yang lebih. Kajian haram tak pernah buat. Lepas tu duk petikai. Dan jika niat buat lebih daripada sekurang-kurangnya, dan jika niat buat lebih daripada sekurang-kurang sembahyang sunat mutlak. Sekurang-kurang berapa? 1 rakaat. Tu sekurang-kurang. Ni cerita dia niat nak buat lebih pada 1 rakaat. Maka harus ia seorang tu buat dengan kurangnya ni kurang daripada lebih tu. Kurang daripada had lebih tu. Dia niat nak buat lebih. Niat nak buat 10 rakaat. Takbir jadi segan pula lah nak tengok handset lah. Buat 1 rakaat tak apa. Buat juga. Takbir jadi segan. Nak setan membuih apa tau. Tengah duk baca Fatihah tu. Keputusan nak keluar lah. Tunggu tengok handset lah. Mayang bagi tu. Ni keputusan padang serah nak keluar ni mana ni. Jadi segan dulu. Nak tunggu ni. Keputusan. Tu tak kira World Cup ni. World Cup pula ni. Tapi World Cup tadi dia tak rasa apa. Bagaimana kata? Dia tak zauk dia hilang. Sebab kita baru lepas mengundi. Dia zauk mengundi tu dah ada. Lupa terus World Cup. Tengok lah. Dah 8, tinggal 8 grup lah. 8 negara saja kan. Maroko kot tadi lah. Jadi apa? Seperti ia seorang tu niat buat 4 rakaat, maka harus bagi seorang tu ia buat dengan 2 rakaat. Boleh dia buat 2 rakaat. Dengan syarat ia seorang tu niat sebelum masuk rakaat yang kedua. Hendak buat 2 rakaat. Sebelum masuk rakaat yang kedua lagi dah dia kena niat kata nak buat 2 rakaat. Tu dia ada syarat agak. Sebelum dia nak berhenti rakaat tu, sebelum masuk rakaat tu dia kena niat dah. Gitu. Sebelum dia nak berhenti tu rakaat, dia buat 4, lepas tu dia fikir buat 2 lah. Lapar ais kacang jadi dia pun sebelum masuk rakaat kedua tu, baru rakaat pertama tu, dia niat dah nak berhenti rakaat kedua. Boleh. Boleh tak apa. Dia nak buat 2 rakaat saja. Maksud dia niat kata nak buat 2 rakaat saja, boleh? Rakaat pertama peringat boleh lagi. Tak masuk rakaat kedua ni tak apa. Kalau masuk dah tak boleh. Dan seperti ia niat mulanya yakni di dalam takbiratul ihram lah, hendak buat 5 rakaat. Kemudian ia hendak mengurang, hendak buat 4 rakaat. Maka hendaklah ia seorang tu niat mengurang itu sebelum masuk rakaat yang keempat. Nampak? Dan niat mula nak buat 5. Nak buat ganjil lah. Sebab ganjil ni Tuhan sayang ni lah. Tengah-tengah buat tu, tak payah pergi lah. Genak pun genak. Dia segan ni lah. Dia memang segan. Genak pun genak lah dia kata. Jadi sebelum masuk rakaat yang keempat, dia kena niat dah untuk buat 4 rakaat saja. Faham? Begitu. Iaitu hendaklah niat. Iaitu yang kata hendaklah ia niat mengurang sebelum masuk rakaat yang keempat tu, iaitu hendaklah niat hendak buat 4 rakaat itu dalam masa rakaat yang ketiga. Bukan rakaat pertama, bukan rakaat yang kedua. Begitu. Rakaat yang ketiga ni maksudnya bukan rakaat pertama, bukan rakaat yang kedua. Rakaat ketiga tu dia kena niat. Dan jika niat mula hendak buat 2 rakaat, maka harus ia buat lebihnya lebih daripada 2 rakaat. Dengan syarat kena niat hendak buat lebih itu sebelum masuk buat rakaat yang lebih itu. Betul lah. Sebelum masuk buat rakaat yang lebih itu, kita niat nak buat lebih. Kalau kita tak niat, batal. Batal mayang. Jadi sebelum kita nak masuk mangkit tambah nak buat apa, mula kita niat 2. Lepas tu rajin lah. Berasa rajin lah.
tengah-tengah duk mayang tu nah berasa rajin. Ada orang umum ke anak buka TV, duit berim dah masuk. Dia jadi rajin lain macam dengar duit berim masuk ni habis meter. Semua boleh check account dah. Rajin. Rajin selalu. Jadi nak orang kata apa? Dia pun nak mula buat nak buat dua je. Kena buat lagi lah, nak tanda kata syukur ni. Kena buat 4 lah. Jadi sebelum daripada dia tambah hak 3 tu, dia kena niat dah. Dia kena niat nak buat berapa rakaat tu. Jadi tu seperti ia niat mulanya hendak buat 2 rakaat, kemudian ia hendak buat 4 rakaat, maka hendaklah niat buat 4 itu dalam masa ia seorang tu dalam rakaat yang kedua. Dia nak buat 4 tu, dia kena niat dalam rakaat yang kedua itulah. Dan seperti mulanya ia niat buat 4 rakaat, kemudian ia hendak buat 5 rakaat atau 6 rakaat, maka hendaklah ia seorang tu niat dalam rakaat yang keempat. Hendak buat lebih itu. Nak buat lebih tu. Niat apa? Niat hendak buat lebih itu. Habis hang tu. Maka jika ia buat lebih. Tak habis lagi. Panjang ni. Maka jika ia buat yang lebih dengan tiada niat dalam rakaat yang tiada lebih, iaitu malam esok lah. Malam esok malam lain. Kalau kena tu. Maka jika pada tunggu ni padang serai menang dah lah.